النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. قل لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita masih hidup maghrib ni dapat sama-sama kita solat maghrib secara berjamaah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memimpin dan membimbing kita sampai hati kita masih lagi lunak untuk beramal, mengerjakan amal-amal ibadah yang membawa kepada keuntungan akhirat dan lebih penting lagi membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan usia kita yang ada ini tuan-tuan saki baki umur yang cukup berkualiti dan bermanfaat, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kita sambung kembali tuan-tuan kuliah tafsir kita pada masih lagi suratul A'la, dan malam ni kita bermula pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua daripada suratul A'la, iaitu muka surat yang ke-88. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Tak ada hukum situ tuan-tuan kan. Wallazi akhrajal mar'a, itu ada mad jaiz munfasil, iaitu pada perkataan wallazi huruf mad yakni ya bertemu dengan hamzah yang berbaris atas dalam dua perkataan. Wallazi dengan akhraj. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam dua perkataan, itu mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat. Akhrajal mar'a, dia tak boleh baca mar'a. Ra mati sebelumnya bagi atas, maka kena baca dengan tebal. Mar'a, tafkhim. Faja'alahu ghusaan ahwahu. Selepas ha besar ha gulung ni ada waw kecil, di mana di atas waw kecil tu tiada tanda panjang. Kalau ada tanda panjang kita kena baca 4 harakat. Yang ini kita kena baca 2 harakat sebab mad silah qasirah. Ghusaan, alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tadi huruf ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Apabila huruf mad yakni alif atau ya atau waw yang mati bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, itu hukum dia mad wajib muttasil. Kita baca 4 harakat. Usaan an ahwa. An ahwa bagi 2 di atas bertemu dengan hamzah ikhfa izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. Bagi 2 di atas tu tanda kita kena baca tanpa dengung. Tuan-tuan tengok bagi 2 tu. Bagi 2 tu kedudukan baris atas dan baris bawahnya selari. Kalau tak selari kita baca dengan dengung. Maka tuan-tuan jadilah bacaan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyelaraskan ciptaannya. Fasawwa ni kadang-kadang kita tengok separuh tafsir ditulis terjemahan menyempurnakan, menyelaraskan, mencantikkan. Boleh fasawwa tu. Yang menciptakan dan menyelaraskan ciptaannya. Siapa yang ni? Yang ni kembali kepada Allah. Pada ayat pertama tu, Rabbikal A'la tu. Jadi yang menciptakan, tasbih untuk siapa? Untuk yang menciptakan dan menyelaraskan. Mana tafsiran tu? Yakni, tuan-tuan tengok muka surat 89, menjadikan sekalian makhluk dengan cukup teliti, lagi kemas, sangat indah bentuk dan buatannya. Lalu menyelaraskan ciptaannya sehingga tidak terdapat kecacatan, bahkan amat sesuai, rapi dan kukuh. Ini menjadi bukti bahawa sekalian makhluk adalah ciptaan Tuhan yang maha mengetahui lagi bijaksana. Tuan-tuan tengoklah, semua makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tu sesuai dengan bentuk dan keadaan. Jadi kita tak payah pergi jauh-jauh, kita pergi dekat kita sendiri, diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu kamu
Adakah kamu tengok? Tengok ciptaan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Untuk berdiri dengan ampuh, kukuh, kita hanya ada 2 kaki je. Tapi nak tumbangkan kita susah. Nak tumbangkan kita susah. Walaupun lembu, kating, yompek, kobau, senang ya kita tumbang ke. Kita 2 kating ni payah. Kemudian tengok tangan, kaki kita sesuai. Untuk yang nama manusia ni. Kan? Yang nama manusia ni. Dalam tafsir Qurtubi di sini, Imam Qurtubi menyebutkan maksud allazi khalaqa fasawwa, sawwa ma khalaq katanya. Iaitu Allah Ta'ala sempurnakan apa saja yang dia cipta. Apa saja yang dia cipta. Termasuk juga pandangan di Ibnu Abbas, allazi khalaqa fasawwa, maksudnya hassana ma khalaq. Dia percantikkan apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Itu ada pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga datangnya daripada Ad-Dhahhak. Maknanya khalaqa Adam fasawwa khalqahu. Allah Ta'ala maksud allazi khalaqa fasawwa ni, Allah Ta'ala mencipta anak Adam. Dia tak libat benda lain, anak Adam ya. Fasawwa khalqahu. Maka dia sempurnakan, percantikkan ciptaannya. Di sana ada banyak lagi lah pandangan-pandangan yang lain. Tapi disebut waqil, dikatakan. Mana ada orang bercakap tapi tak kuat lah. Umpamanya seperti ada yang mengatakan khalaqa, dialah Tuhan allazi khalaqa, yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan anak Adam dalam sulbi ayah. Fasawwa, maka dia sempurnakan. Sempurnakan di mana? Fasawwa fi arhamil ummahat. Dia sempurnakan dalam rahim ibu. Dicipta manusia dalam sulbi ayah, dia sempurnakan ciptaan manusia dalam rahim ibu. Itu ada pandangan daripada ulama-ulama kita. Ada juga yang mengatakan maksud allazi khalaqa fasawwa, dia yang mencipta kemudian dia sempurnakan, iaitu dialah mencipta apa? Khalaqal ajsad. Dia yang cipta jasad. Fasawwa, dia sempurnakan apa? Fasawwal afham. Dia beri kefahaman. Dia sempurnakan dengan pemahaman, dengan kefahaman. Kita Tuhan jadikan badan, kemudian Allah Ta'ala sempurna kita dengan akal fikiran. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Itu maksud allazi khalaqa fasawwa. Kemudian wallazi qaddara fahada, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Tuhan yang tentukan qadar, tinggi warna, panjang pendek, semua Allah Ta'ala tentukan. Fahada, kemudian dia pimpin, dia beri petunjuk. Dia buat, dia cipta, dia takdirkan qadarnya, dan dia pimpin, dia beri petunjuk. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini, menentukan qadar, yakni takdir kepada setiap makhluk dengan memberi sifat, perbuatan, ajal. Ini semua qadar-qadar yang Tuhan beri. Tempoh dalam kehidupannya dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hal ehwalnya. Ditakdirkan bagi tangan untuk bertindak, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, masing-masing dengan qadar dan kelebihan. Qadar tu maknanya ada qadar. Sekuat mana pun pendengaran orang, dia ada tahap dia. Sampai takat-takatnya. Manusia biasa. Nabi pula, dia ada tahap pendengarannya sampai desaran qalam di atas, di arah sana, Nabi dongak. Itu kelebihan Nabi. Kita melihat jauh, ada qadar dia. Malam dah tak nampak dah ada qalam. Nabi melihat pada hari malam seperti melihat pada waktu siang. Itu qadarnya. Orang tertentu Allah Ta'ala yang takdirkan. Itu juga dengan tangan, kaki, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut apa yang ditulis dan dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Adapun dalam tafsir Qurtubi ni, dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ni, maksud wallazi
qaddara fahada, dia yang mentakdirkan dan memberi petunjuk, membimbing, memimpin, iaitu kata Imam Qurtubi, dia mentakdirkan dan memberi pimpinan, bimbingan, petunjuk bagi setiap ini kata apa? Setiap makhluk ciptaan tu bila dia buat, Allah Ta'ala bimbing, pimpin, beri petunjuk kemampuan-kemampuan dia. Dia cipta, kemudian dia takdirkan dan dia pimpin kemampuan-kemampuan makhluk dia. Saya nak cakap gajah memang kuat. Tapi kalau suruh gajah manjat kat kelapa, mampu gajah tu, tak payah dia manjat kat kelapa dah. Itu yang nak khabar tadi tu. Dia cipta, dia takdirkan. Kau memang kuat gajah, tapi kat kelapa kau tak boleh manjat dah. Kau nak manjat, kau tak sekuat gajah, tapi kat kelapa tinggi tu kau sampai. Nak buat macam mana, macam tu takdir. Itu yang dimaksud tadi, fahada, dia beri tunjuk. Oh lagi. Dan contoh-contoh berikutnya. Banyak kan kalau buat contoh kan, tak habis kan kita contoh tu kan, banyak contoh Tapi tu di antara contoh-contohnya. Burung apa tu? Burung unta memang besar. Tapi kau suruh dia terbang, kencang dah. Berbanding burung kelecap, kecil je. Kalau suruh dia terbang, tu memang kau jual dia lah. Kan? Sama juga burung lain. Burung tiung pun boleh terbang. Tapi dia, walaupun dia terbang sama dengan burung halang, tapi ada takdir masing-masing. Dia tak setinggi burung halang. Kalau ikut burung halang tinggi terbang kan, dia mati koreh dah. Yang tu lah maksud dalam takdir, Allah Ta'ala bimbing. Cantik ciptaan itu. Kemudian kata Imam Qurtubi lagi, fahada maksudnya arsyad. Dia bimbing, dia pimpin. Imam Mujahid pula sebut, maksud qaddara fahada, takdirkan dan beri petunjuk, maksud dia qaddara syaqawah was-sa'adah wa hada lirusydi wad-dalalah. Maksud dia tuan-tuan, Tuhan takdirkan celaka, kesusahan dan kebahagiaan, beri petunjuk dan tunjuk kepada hidayah dan kesesatan. Semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak beri kesenangan, kesenangan tu datang daripada Allah. Susah pun daripada Allah Ta'ala juga sebenarnya. Hakikat dia. Itu juga petunjuk dan kafir. Petunjuk dan sesat. Lahir-lahir manusia tu beriman. Keluar daripada perut orang Bukit Rokan. Tapi satu hari nanti takdir Tuhan, dia jadi kufur dengan Allah. Itu tak mustahil. Cat Stevens dulu kan, saya kau sebut Cat Stevens, penyanyi rock tahun berapa 80-an yang dah tukar nama Yusuf Islam. Keluar daripada perut orang yang tidak beriman. Tetapi akhir hari ini dia jadi antara orang yang cukup bermanfaat kepada orang ramai. Cat Stevens. Ramai lagi orang-orang yang tak beriman, asal keluar dia daripada perut orang tak beriman, mereka beriman. Siapa yang fahada ni? Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ke syurga, ke neraka ke, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada nak sebut kau macam tu Ustaz. Kau kita semayang Tuhan takdiran kita ke neraka, apa tadi? Kita dah tentu dah Tuhan-tuan. Kau semayang pun tak masuk syurga, nak buat apa ke neraka tu. Kalau semayang pun masuk neraka, tak semayang dia copet lah masuk taklah faham macam tu. Cuba faham elok-elok sikit. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kita macam ni, nak suruh kita usaha, berdoa, berusaha sungguh-sungguh. Dia tak bagi kita keputusan, tapi dia bagi kita usaha. Usaha kita tak akan menjamin keputusan. Jadi usaha kita tu yang kita ada. Hak tu kita tu je. Buatlah sebaik mungkin, ibadah semua, doa pada Allah, minta selamat dunia akhirat. Kemudian Allah Ta'ala akan nilai. Itu usaha kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah Ta'ala nak orang tu masuk syurga, walaupun takdir dia ke neraka, kesungguhan dia, doa-doa dia, jalan dia betul, sahabat-sahabat dia orang-orang ke syurga, akhirnya dia ke syurga. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi hamba. Dia akan tengok usaha-usaha kita.
Sebab keputusan tak boleh, itu dia bagi. Tapi usaha kita tu. Wa anna sa'yahu sawfa yura, kan. Sesungguhnya usahanya itu akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi kita buat sebaik mungkin sebagai seorang hamba. Kemudian ada juga yang menyebutkan qaddara fahada, iaitu apa maksud dia takdirkan dan dia hada. Hada ni pimpin, beri petunjuk. Hadal insan lis-sa'adah wasyaqawah wa hadal an'am limara'iha. Manusia ni Tuhan yang pimpin, bimbing, bagi jalan kat dia, tunjuk jalan kesenangan, jalan kecelakaan dan jalan kebahagiaan. Tuhan tunjukkan jalan tu. Ni jalan kebahagiaan, ni jalan diberi kita usaha. Kalau kita usaha ke jalan kecelakaan, kita akan celaka. Ini maksud wahadal insana lis-sa'adati wasyaqawah. Wahadainahu najdain, kan. Kami bagi tunjuk dia dua jalan. Jalan kebahagiaan, jalan kecelakaan. Kalau kita menuju jalan kecelakaan, celakalah kita. Jalan tu Tuhan buka aja. Dan wahadal an'am limara'iha. Dan Allah Ta'ala lah yang pimpin, bimbing binatang ternakan ke tempat makan. Dia tahu dia nak makan. Dia tahu apa dia nak makan. Sama juga macam manusia. Manusia ni Tuhan pimpin, baik buruk. Tuhan bagikan usaha, ikhtiar kat dia. Dia cari. Haiwan pula Allah Ta'ala pimpin, dibimbing dia mara'iha. Mara'iha ni tempat makan dia. Apa ni? Padang agut. Mara'iha ni tempat, dia tahu nak makan lah. Sebab haiwan ni tak ada akal. Lembu, keluar-keluar je. Mak tak beritahu dah. Nanti kau makan rumput, dia jangan makan kain. Sakit perut nanti. Segerap tak boleh makan. Hijau-hijau tak ada. Tapi dia tahu dia nak pergi makan mana. Bolehlah. Kan? Tak jumpa dah burung-burung, tiba-tiba burung makan bondo yang lembu makan. Banyak burung tiung kat luar pun dia tengah burung tiung sedang makan rumput pahang kat padang. Tak jumpa dah. Dia tahu sendiri apa dia nak makan. Siapa yang beri petunjuk tu? Allah Ta'ala yang pimpin. Allah Ta'ala yang pimpin. Kita tak nampaklah orang meragut kat padang tu ramai dah. Apa itu? Cik Wahab apa tu makan rumput. Tak ada. Sebab dia tahu rumput tu bukan makanan dia. Itu haiwan lain punya hak yang makan. Fahada, itu maksud fahada. Tuhan bimbing, Tuhan pimpin. Singo, Tuhan pimpin dia. Bimbing dia. Kau singo ni, kalau sains tu kita ngaji apa nama tuan? Haiwan maging, itu makan daging. Tapi istilah yang baru ni bukan maging, nama apa nama orang? Nama tuan? Haiwan yang makan daging. Karnivor. Dulu, masa saya dulu, disebut haiwan maging. Apa maging tu cikgu? Makan daging. Singo, rimau. Mana ada jumpa rimau ke ramai yang makan kangkung tepi sungai? Tak ada dah. Kalau ada rimau tu ada masalah, waya. Tuhan pimpin dia. Dia tahu makanan sendirilah maksud dia. Itu maksud fahada. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala kawal selia sistem kehidupan makhluk-makhluk dia. Qaddara aqwatahum. Ada juga yang menyebutkan qaddara ni takdirkan. Tuhan yang takdirkan qada, aqwa ni makanan ni. Rezeki. Makanan, rezeki, kehidupan, kemudian dan sumber-sumber kehidupan yang diperlukan oleh manusia, Allah Ta'ala yang pimpin, bimbing dia. Sebab manusia ni berakal, keperluannya banyak. Jadi keperluan hidup manusia ni fahada. Allah Ta'ala yang tunjukkan. Hada ni maksudnya Tuhan yang beri hidayah. Maknanya pimpin, bimbing. Sebab tu di sini ada yang menyebutkan umpamanya di sini seperti yang disebut oleh siapa ni? Atha rahmatullah alaih disebut ja'ala likulli dabbatin ma yuslihuha wa hadaha lahu. Maksud Allah Ta'ala jadikan bagi tiap-tiap makhluk yang hidup ni, hatta yang menjalar atas muka bumi ni, yang nama makhluk ni, apa yang baik untuk mereka, untuk semuanya, dan Allah Ta'ala beri petunjuk. Manusia dia tahu apa yang baik untuk diri dia. Rimau singa dia tahu apa yang baik untuk diri dia. Semut belalang dia tahu apa yang baik untuk diri dia. Siapa punya kerja tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di sini, khalaqal manafi'a fil asya' wa hadal insan liwajhi istikhrajiha minha.
Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala manfaat yang banyak, kemudian dia tunjukkan manusia manfaat setiap perkara itu dan bagaimana nak mengeluarkannya, nak ambil manfaat tu. Sebab itu manusia bila dia mengkaji, ada banyak bondo yang dia dapat. Allah Taala yang pimpin, yang bimbing. Kan? Dulu berterabur buah diam Belanda tu ke rumah kita. Tak ada nak mentera makan. Bahasa Bukit Rokan memang kasar sikit. Tak ada nak makan buah diam Belanda tu. Dah pupui diam Belanda tu, buah pokok dah kecil-kecil. Barulah orang tegeh-geh mencari ubek tu dia. Rumah saya tu 3-4 batang. Rumah saya tu Dewan Rakyat. Rumah saya tu. Petang-petang orang datang. Kira buah diam Belanda tu dah besar-besarnya. Yang baru nak masak-masak. Yang korek sikit tu. Kita korek. Cocah dengan kicap. Patah-patahan cili padi. Garam campur gula. Masya Allah saudara. Kan? Masa tu godang-godang. Godang-godang kepala diam Belanda tu. Sekarang kecil-kecil dah RM5-6. Masa dia bermanfaat, orang tak jumpa. Sekarang ni lah. Terkia-kia lah orang cari. Tu pucuk berago tu zaman dulu. Ya Allah. Main cabut-cabut je. Sekarang ni bekerja-kerja orang cik pucuk berago. Elok. Ni baru ni bising pula. Daun moringa. Saya tak tahu moringa tu benda apa. Kan? Sebab apa tu? Mana manusia tahu tu? Allah Ta'ala yang beri petunjuk. Semua yang bermanfaat, Allah Ta'ala tunjukkan kat manusia. Manusia tahu macam mana nak manfaatkan. Subhanallah. Allah Ta'ala punya kerja tuan. Sayangnya kat kita ni semua tunjuk sampai ke hari ni. Dan tak boleh, saya selalu sebut, tak boleh makan menjadi boleh makan. Obor-obor tu yang berbisa-bisa tu, kalau disongek kita, korek kita dalam laut tu, bisa obor-obor tu, beracun dia orang kan. Bisa obor-obor pun bisa lagi kita, dah apik makan dia orang. Ikan buntal tu kalau mancing, zoom naik, kembang-kembang paut dengan orang campak je. Sekarang ikan buntal pun orang sapu. Boleh tak buang racun ni? Pandai orang hari ni apa. Apa yang manusia tak curi nak buat, semua kita buat. Kan? Manusia. Manusia punya kerja. Dulu masa saya campur-campur orang tua-tua dulu, dia ajar. Kau kalau sosial lamutan kur, apa kau nak makan? Banyak daun-daun makanlah. Kalau hawih, ni pokok korek keluar air, ni. Ada satu lagi saja. Kat mana? Kau cari ada satu rumput, akar tu macam tambu kecil dia. Kau korek kau kunyah sebiji macam tambu dia. Saya cari, pula. Banyak benda buku yang rasa dalam dunia ni yang kita tak tahu sebenarnya. Kan semuanya Allah Ta'ala tunjuk pada manusia. Sampailah ke hari ni. Lepas ni tak tahu apa benda yang bermanfaat lagi. Tak tahulah apa buat. Silap lepas ni rumput pahang lah manfaat, upaya boleh ubek-ubek dia kan. Ubek gaut dia. Orang lah pada gempak tarah dia orang. Kan? Tak orang mengkaji. Itu maksud wallazi qaddara fahada. Tuhan yang takdirkan, Tuhan pimpin, tunjukkan manusia. Maksud juga qaddara likulli haiwan ma yusbihuhu fahada ilaih. Dan dia juga jadikan haiwan selain pada manusia apa yang baik untuk mereka semua, dan Allah Ta'ala beri petunjuk. Tuan tengok kan, burung kan, monyet lamutan. Kita jalan lamutan tak jumpa lah monyet mati terkelontang sebab mabuk silap makan buah. Mati koreh dekat bawah tu. Walaupun akal tak macam kita, tapi dia tahu. Kan? Orang tua pun ajar, kau kalau sosial lamutan tengok apa yang burung makan. Apa yang monyet makan, tu insya-Allah kita boleh makan. Kita yang berakal pun tak pernah buah tu boleh makan, tak boleh makan. Tapi burung, monyet, dia tahu apa yang elok. Pada dalam satu kitab sebut, burung gagak, orang-orang Mesir nak tengok mana buah tamar yang paling sedap, dia akan tengok burung gagak. Mana burung gagak tu makan, buah tamar tu confirm sedap. Sebab antara kelebihan burung gagak ni, dia bijak mencari biji-bijian yang elok, yang sedap, yang enak untuk dia makan. Sehingga ada menyebutkan 1 cm, 2 cm ke bawah, burung gagak ni dia nampak cacing bawah tanah tu. Itu ditulis oleh Profesor Quraish Shihab dalam buku dia. Kan? Jadi Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk ni penuh dengan misteri, dengan kelebihan sebagainya. Allahu a'lam. Itu wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan padang rumput. Allah Ta'ala yang menumbuhkan padang rumput.
Muka surat 90, Allah menjadikan padang rumput untuk binatang ternak yang digembalakan di sana. Dan setiap tumbuh-tumbuhan ada mengandungi faedah untuk dijadikan makanan oleh berbagai jenis hidupan. Tetapi padang-padang rumput yang pada mulanya menghijau itu akan berubah menjadi hitam. Itulah kuasa Tuhan yang menghijaukan rumput dan berkuasa pula mengubah keadaannya. Itu ayat berikutnya, faja'alahu ghusaan ahwa. Dia yang menumbuhkan padang rumput lalu dijadikannya rumput-rumput itu sampah kering yang kehitam-hitaman. Nak beritahu, rumput yang banyak tengah padang tu Allah Taala yang hidupkan. Kan? Ketika hujan turun menghijau dia. Bila Allah Ta'ala nak musnahkan dia, tak hujan 2-3 hari, tengoklah rumput-rumput tepi jalan tu kuning. Habis kuning. Siapa punya kerja tu? Allah Ta'ala. Berbulan, kuning je tepi jalan tu. Hujan tak turun-turun. 1 hari hujan turun. Turun kali kedua 2 hari. Kita dah nampak dah. Rumput dah mula menghijau. Siapa punya kerja tu? Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan rumput, dan dia juga yang mematikan. Sebutkan di sini wallazi akhrajal mar'a, iaitu nabat, betul lah, nabatul akhtar, rumput-rumput yang menghijau Allah Taala jadikan, kemudian dia matikan rumput-rumput itu menjadi kehitam-hitaman. Tak ada tafsiran di sini tuan, tak panjang tafsirannya. Kemudian sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka engkau tiada melupakannya. Dan inilah di antara yang guru kita pesan pada orang-orang yang hafal Quran, bukan saja hafal Quran. Yang tak hafal Quran pun kita nak hafal hadis. Kadang-kadang kita nak ingat apa yang kita baca. Sebab itu guru-guru kita dalam tarikat umpamanya banyak mengajar kita supaya meletakkan kepala, baca 7 kali lepas mayang, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Kadang-kadang kita buat. Paling tidak pun kita buat lepas subuh dan lepas maghrib. Maknanya adalah kita buat 1 hari tu. Kalau dapat 5 waktu tu lagi cantik. Tak dapat 5 waktu, setiap hari tu, setiap semayang tu ada waktu yang kita buat. Ada waktu yang kita buat. Mudah-mudahan dengan berkat ayat tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan ingatan kita dan kita tidak lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Yakni setelah Allah menyuruh Rasulnya supaya mensucikan dirinya dan menyebutkan dalil kekuasaan dan keesaannya, disebutkannya pula di sini di kurnia dan nikmatnya ke atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kami, yakni Allah, membacakan kepadamu ya Muhammad Quran yang agung ini supaya engkau hafalkan dalam dadamu sehingga engkau tidak akan melupakannya. Mula Tuhan Allah Ta'ala suruh tasbih, suruh sucikan dia, sabbih isma rabbikal a'la. Lepas tu Allah Ta'ala ceritakan kehebatan, keagungannya, allazi wallazi. Dia cerita dia buat ni, dia buat tu, dia takdirkan macam-macam. Allah Ta'ala cerita kehebatan dia. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula pada Rasulullah bahawa dia bacakan kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran supaya dia tidak lupa. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah mengenai hukum-hukum yang dibatalkan, engkau akan merupakannya. Kata Ustaz Ahmad Sunaji. Allah Ta'ala bacakan pada Rasulullah Quran dan Rasulullah tak akan lupa. Tapi mana-mana ayat yang Allah Ta'ala nak batalkan, dia akan dilupakan. Ayat ini merupakan mukjizat kepada Nabi SAW. Baginda sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Namun apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepadanya tidak dilupakannya. Keadaan Nabi menghafal kitab suci Al-Quran dan tidak melupakannya merupakan sebesar-besar bukti di atas kerasulannya. Nabi tak lupa Al-Quran. Kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad, oleh Imam Qurtubi, Al-Quran ya Muhammad fanu'allimukahu. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada engkau. Bacakan apa? Quran wahai Muhammad, dan kami akan mengajar kamu tentangnya. Quran itu. Fala tansa, dan kamu takkan lupa, kata Allah. Wahai Muhammad, kamu tak lupa, ay fatahfaz. Ya, ini kamu akan menghafaz ayat itu. Kata Ibnu Wahab,
daripada Malik, kata dia, ini adalah satu khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yakni dengan mengurniakan kepadanya ayat-ayat yang jelas menerangkan, dan dia dibaca oleh Jibril ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ummi, sedangkan Nabi itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, tetapi Nabi fayahfazuhu wa la yansahu, Nabi boleh menghafaznya dan Nabi boleh mengingatnya dan tidak lupa. Padahal Nabi ummi, tulis tak tahu, baca tak tahu, tapi Nabi boleh ingat, tak lupa-lupa. Kata Ibnu Abi Najih daripada Mujahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat-ingat, mengulang-ulang Quran ni makhafatan an yansa, dia takut lupa. Maka dikatakan kepadanya, kafaitukahu, wahai Muhammad, cukuplah, kami akan pastikan kau ingat. Kafaitukahu. Kata Imam Mujahid dan Al-Kalbi, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Jibril turun bawa satu-satu ayat, bawa wahyu, siapa riwayat ni? Qala Mujahid wal Kalbi. Imam Mujahid dan Kalbi kata dia, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bila nazala alaihi Jibril, bila Jibril datang bawa wahyu, belum habis Jibril baca ayat tu, tulis ni, Nabi baca. Jibril baca qul huwal, belum habis ahad yang Nabi dah baca dah. Kerana Nabi takut lupa. Fanazalat sanuqri'uka fala tansa. Turun ayat sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad dan kamu tak akan lupa. Bila Jibril buat turun ayat, Nabi mengulang. Jibril tak boleh baca ayat tu lagi, Nabi baca. Turun ayat, kami akan bacakan kepada engkau Muhammad, jangan risau, kamu tak akan lupa. Kan kamu takkan lupa. Melainkan illa masya Allah, kalau Allah Ta'ala nak. Tapi Allah Ta'ala tak ada melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dikatakan di sini wa fi riwayatin Abi Saleh, fi riwayati Abi Saleh, satu riwayat daripada Abi Saleh daripada Ibnu Abbas, falam yansa ba'da nuzul hazil ayah hatta mat. Maknanya Nabi lepas turun ayat sanuqri'uka fala tansa ni, Nabi tak pernah lupa ayat Quran sampailah dia wafat. Nabi tak pernah lupa. Yang lupa tu kita. Ingat ayat pertama, lupa lah ayat kedua. Ingat ayat kedua, lupa lah ayat pertama. Kadang-kadang dua-dua lupa. Langsung nasab. Yang lama, latih ngulang, tak payahlah. Kita pun berhenti. Nabi dia tak pernah lupa. Turun ayat ni, Nabi tak lupa-lupa lepas tu. Dan itu juga disebut oleh Sa'id daripada Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an, Nabi tak lupa sesuatu pun. Nabi tak lupa. Sebab dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara, melainkan ujung ayat tu illa masya Allah, kecuali kalau Allah Taala menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi kalau Allah Ta'ala nak, lupakan, buat macam mana? Semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah, kudrah dan iradahnya. Tapi Allah Ta'ala tak nak melupakan Nabi Muhammad, menjadikan Rasulullah lupa. Disebut di sini, Allah Ta'ala tak berkehendak untuk menjadikan Rasulullah itu lupa. Rasulullah ingat. Selepas turun ayat ni, Rasulullah tak pernah lupa-lupa. Ada disebut di sini, wa'ala hazil aqwal. Dalam perbahasan ayat, kami akan bacakan kepada engkau dan engkau takkan lupa. Dikatakan, mana ada yang beri pandangan, walaupun tak kuat. Katanya, illa masya Allah ayyansa. Melainkan, kalau Allah Ta'ala nak, Nabi itu lupa. Tetapi walakinnahu lam yansa syai'an min ba'di nuzul hazil ayat. Ayat ni beritahu Rasulullah akan lupa kalau Allah Ta'ala nak dia lupa. Tapi lepas turun ayat ni Rasulullah tak pernah lupa pun, kata ulama. Maknanya Allah Ta'ala tak berkehendak Rasulullah tu jadi lupa. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding kita semua.
Jadi tuan-tuan, dah masuk waktu isyak. Kita nak sempurnakan tahlil ya. Jadi kita jawab azan tu dulu, kemudian kita terus tahlil tuan, tahlil ringkas daripada pengurusi mohon. Jadi kita jawab azan tu dulu, lepas kita tahlil ringkas, lepas tu baru kita solat isyak. Senang kan, kita habis sekali ya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.